Okey, pengajian hadis kita. Hadis 142 dah. Saya baca hadis ya. Seperti biasa, cuba perhati kepada hadis ni. Kalimah-kalimah berwarna kuning itu ialah sanad ya. Perawi-perawi hadis, dan warna purple itu ialah matan hadis ya. Saya baca dah. Haddatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Sayyar ibn Salamah an Abi Hurairah an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wasyamsu hayyatun wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isha wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadith ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittin ila al-mi'ah rawahul Bukhari. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Muqatil. Katanya telah mengkhabarkan kami oleh Abdullah. Katanya telah mengkhabarkan kami oleh Auf. Daripada Sayyar ibn Salamah. Daripada Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata. Ini mata hadis yang kita nak perhati ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah setelah solat asar kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya. Di hujung kota Madinah sedang matahari ketika itu masih panas. Dia gambarkan bila lepas solat asar sama dengan Nabi, rumah dia jauh daripada kota Madinah tu. Kena jalan kaki jauh, duduk di hujung bandar Madinah. Tetapi bila dia balik tu matahari masih panas. Maknanya awal lagi lah tu. Baginda biasanya suka itu solat asar kan. Solat Isya pula disebut baginda biasanya suka mengakhirkan solat Isya. Tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya. Semaya Isya lewat, tapi tidak tidur dulu. Dan lepas solat Isya, sahabat-sahabat tak buat dah, klik ke rumah tidur dah masing-masing. Baginda juga suka melakukan solat subuh ketika seseorang masih dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Baginda biasanya membaca 90 hingga 100 ayat. Ini hadis sahih muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi dia sebut riwayat Al-Bukhari ni kerana lafaz Al-Bukhari. Bila sebut muttafaq alaih Bukhari Muslim. Ingat lagi dah? Bukhari Muslim. Tapi dalam kurung itu riwayat Al-Bukhari tu kerana ni lafaz hadis Al-Bukhari. Mungkin Muslim ada lafaz lain sikit. Tapi maksud yang sama. Kemudian kita impukan bersama. Saya nak baca 3 hadis Wa indahuma min hadis Jabir wal Isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Was-subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Menurut hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, ada kalanya baginda melakukan solat Isya pada awal waktu. Dan ada kalanya baginda melakukan pada akhir waktu. Ni. Tadi dia sebut Nabi ni suka. Kalau sekiranya dia semaya Isya tu lewat sikit. Tidak masuk waktu tu semaya selalu. Tapi ada juga disebut sini, kadang-kadang Nabi awal pun ada juga. Jika melihat mereka telah berkumpul, baginda segera melakukannya. Bila dia tengok ramai ada masjid, mari kita sembahyang selalulah. Dan jika melihat mereka terlambat, orang tak sampai ramai lagi di masjid, baginda mengakhirkannya. Sedang mengenai solat subuh, biasanya Nabi SAW menunaikannya pada waktu hari masih gelap. Tidak kata lewatlah subuh je, gelap lagi. Kemudian ayat 144 akhir sekali ialah wa li Muslim min hadis Abi Musa fa aqama al-fajra hina shaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha
Menurut Muslim dari hadis Abu Musa, baginda menunaikan solat subuh pada waktu fajar terbit di waktu orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain. Okey. Baik, 3 hadis ni kita nak bincang ni. 3 hadis ni. Lagu mana dah? Semaya asar, semaya isya, semaya subuh. 3. Bila sebut rahlihi ni makna tempat tinggal seseorang atau rumah. Aqsal Madinah, pinggir kota Madinah. Mana tidak duduk di sekitar Masjid Madinah, dia duduk ujung-ujung tu. Tapi tidaklah jauh sangat sebab kami dulu kenderaannya berjalan kaki je dah. Hayatun, hidup, iaitu matahari masih putih bersih dan terasa kepanasan sinaran cahayanya seolah-olah cahaya matahari masih belum mengalami perubahan sebagaimana asal. Yang patilu maksud selesai dan menoleh ke belakang dan berpaling kepada mereka. Jalisah temannya iaitu orang yang berada di sebelahnya. Ijtama'u, waktu mereka telah berkumpul pada awal waktu solat. Abta'u, mereka telah terlambat. Ini perkataan hadut dalam hadis tadi. Bighalas, ghalas ialah kegelapan yang akhir malam yang bercampur dengan cahaya pada waktu subuh. Insyaqqal fajr, fajar telah terbit. Baik, ini perbincangan ya. Yang tak ada dalam nota lah. Hadis ini menjelaskan bahawa menyegerakan solat asar pada awal waktunya adalah sunat digalakkan. Tak ada kaedah dah. Kalau masuk waktu asar terus kita dirikan solat. Hal ini berdasarkan keterangan hadis di atas. Apabila para sahabat menunaikan solat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai menunaikan solat asar, mereka pulang ke rumah masing-masing yang antaranya terletak di hujung atau pinggir kota Madinah. Walaupun rumah dia jauh daripada masjid. Bila lepas solat asar, masa nak balik itu sahabat kata, matahari masih terang yang belum menguning. Tak gelap lagi lah dah. Apa kesimpulannya? Ialah semaya awal lah. Tidak boleh lewat. Kalau nak turut sunnah, semaya asar kena awal. Selain itu disunatkan juga melewatkan solat isyak hingga memasuki suasana malam seperti yang diketahui umum. Galakan ini dianjurkan oleh syarak sekiranya para jemaah yang ingin melakukan solat terlambat atau masih belum berkumpul. Jadi kita tak payah bergaduh, kena buat pakatan. Katakanlah kalau ada kuliah, ada program ceramah. Tidak salah kalau sekiranya melewatkan dah. Tetapi kalau sekiranya orang dah ada dah, boleh teruskan. Itu bergantung kepada masjid kan. Semai tu. Sebaliknya jika para jemaah sudah berkumpul, maka solat isya sunat. Solat isya sunat diawalkan. Bukan sunat isya dah. Solat isya sunat diawalkan kerana maslahah dan demi menjaga masa mereka agar tidak menunggu dan dapat beristirahat selepasnya. Itu bergantung tengok keadaan dah. Hadis ini juga menyatakan bahawa makruh bagi seseorang yang tidur sebelum isyak. Kerana mungkin menyebabkan seseorang itu terlepas solat isyak dalam waktu. Kita berasa kata biar nak, sebab kita besok bangun semua. Semalam tahajud. Tidur dulu lah, bangun semaya karang. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi makruh. Kalau tidur kat masjid tak? Tapi dah mungkin orang komak kita bangun boleh. Dia kata kita balik kelik tu, kita berasa isya tak semaya lagi. Pukul 11 dah ni. Tidur dulu lah, mungkin isya lambat dah. Masa panjang. Tidur dulu, bangun karang. Boleh tak boleh? Boleh kalau kita yakin kita boleh bangun pula. Tapi perbuatan itu makruh. Boleh tak? Tapi bila sebut makruh ni dia kurang pahala dah. Perkara makruh bila dibuat dalam ibadat, dihubungkan dengan satu ibadat, pahala dia kurang. Ada seorang orang pernah saya orang buruk bagi buruk dia mula. Kita percaya dia masih isya dia belum balik. Semaya dulu kata. Tak apa dia kata, dia nak tunjuk bisa dah. Saya jarang dia kata semaya dulu. Saya tidur dulu, saya bangun kawan dia tahu bangun. Maknanya dia bangun semaya tahajud nak rayaknya. Jadi
Dia kira dia seolah-olah macam perbuatan itu terpuji. Dia tak tahu tu makruh sebenarnya. Bunyi hebat ni nak bangun semaya tahajud ni, kata kita reka dengan tahajud selalu. Ya Allah ke tak tahu. Muka dia royak tu tak ada. Imam Malik dan ulama mazhab Asy-Syafi'i tidak menggalakkan amalan tidur sebelum menunaikan solat Isyak. Ini mazhab kita. Imam Malik dan para ulama mazhab Syafi'i menghukumkan bahawa dia tidak menggalakkan, maknanya makruh tidur sebelum solat Isyak. Tak aja buat kita ni dah. Tidur dulu. Biasanya dalam puasa ada orang buat dalam puasa. Dia kata bangun sahur kali baru dia semari hok tak kita tarawih je lah. Baru. Hadis ini juga menjelaskan bahawa berbual setelah solat Isyak adalah makruh. Mana tak boleh kita. Lepas maisa kita jumpa kedai kopi bual dulu. Makruh dah. Makruh. Boleh tapi buat makruh. Lepas tak boleh rasa kau tak? Tak boleh buat program. Lepas solat Isyak tak boleh buat program ke tak? Ulama sepakat mengatakan makruh jika perkara yang dibincangkan itu tidak periblah. Kalau kita ada urusan nak bincang jual beli tanah ke, nak mesyuarat, ada benda, nak bincang pinim-mini ke, nak jumpa, lepas isyalah kita pergi di rumah nak kira berapa belanja anak nak menikah. Tu tidak makruh, ada tujuan. Ni buah kosong, mengopi, apa dia panggil? Mengetih, mengopi. Buah duduk saja, membawa itu dia berdosa pula, orang rasa mengopak dah. Jadi kita tahu tak, makruh kita buat, kita pergi buat benda kosong. Kalau ada kerja mesyuarat siapa pukul 12 pun tak apa. Ataupun kita pergi kerusuh tak, kita pergi kerusuh cikgu-cikgu dah. Pergi kerusuh dia ada pula lepas isya dah. Sampai pukul 12 tu bengkel dia. Selok dia pun tak apa dah. Sebab itu dia kata ulama sepakat ni lagu mana? Makruh jika perkara yang kita bincang tak ada faedah. Duk bincang benda buah-buah kosong, tak ada topik pun. Dia kata duk dua rumah pupuh, duk saya tak ngatuk lagi. Gitu bik, cari tel sikit, dah. Ada topik dia buah-buah. Atau kita sendirilah tengok setara mana faedah. Setara mana faedahnya perbincangan kita. Tidak mestinya urusan agama, urusan kita pun. Urusan kita nak, macam saya sebut tadi, nak jual beli tanah, nak kira nak beli kereta baru, gapo pun lagu mana pandangnya dia, nak cari kereta gapo. Ada topik yang ada mustahak untuk kita bincang. Tengok TV tu tak tahu. Makruh juga kan? Boleh masuk dalam ni ke kalau tengok TV Pak Maisa? Kalau ada faedah tak apa, tengok program yang boleh bagi faedah dah. Pasal apa dia kata hal ini disebabkan seseorang yang tidur lewat akan menyebabkan sukar untuk bangun melakukan solat malam atau solat subuh. Di dalam Islam ni dia kena tidur awal bangun awal. Tidur awal bangun awal. Hak kita ni tidur lewat bangun lewat. Sementara itu digalakkan menunaikan solat subuh pada awal waktu, iaitu ketika masih terdapat suasana kegelapan malam yang bercampur dengan cahaya pada waktu subuh. Kita duk buat dah ni kena dah lah awal dah. Disunatkan juga, ni kita tak boleh buat apa kita ni, memanjangkan bacaan dalam solat subuh, iaitu antara 90 hingga 100 ayat pada setiap rakaat. Kalau 90 hingga 100 ayat ni sekurang-kurangnya dia kena selah setengah ataupun 3 muka surat. Sebab tu kalau di sini kita kalah orang Melayu kita berbanding dengan orang Arab, dengan orang India. Saya pernah tengok video orang India tu, satu rakaat tu main-main je. Surah Al-Kahfi dia boleh buat semaya dekat 2. Surah Al-Kahfi dekat 10 lam. Dah. Dia boleh buat. Lama sungguh saya tengok budak nama dia Usama Zehri, budak muda tu. Di semaya saya tengok lama lah. Surah dia. Ni orang Melayu kita tak tahu tu. Sedangkan sunnah 90 ayat. Cari sendirilah 90 ayat ni. Kita baca wal fajri tu puasa dalah dah puasa. Marah dah Allah panjang. Tak? Saya cerita ni kan. Begitu juga dengan semaya jemaah. Semaya jemaah tu walaupun dia kata pendek, tapi dia kata baca, Nabi sebut situ semaya jemaah, dia cadangkan tu email ni baca sederhana. Kita bunyi sederhana, dia ingat ke wadduha. Nabi dalam hadis Nabi sederhananya rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Dua surah tu. Panjang tu dah. Surah Al-Jumu'ah rakaat pertama,
Rakaat kedua surah Al-Munafiqun, tu dia suruh tu imam semaya jemaah. Dia kata ringkas dah tu. Betul tak? Saya pernah sekali di semaya di masjid Kampung Periuk tu, betul tuk pada isteri tu dia, tu imam situ. Dia minta saya jadi lepas baca ketua, dia saya jadi tu imam. Jadi di sekitar tahun 92 tu, jadi saya baca surah ayat rakaat pertama surah Al-Munafiqun. Tapi tak tahu Nabi suruh lagi tu. Saya kerat dua. Surah Al-Munafiqun rakaat pertama, ujung surah Al-Munafiqun tu rakaat kedua. Nampak tak? Hak Nabi suruh rakaat pertama surah Al-Jumaah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Kita Al-Munafiqun tu kerat dua. Beres tu. Minggu depan saya pergi pula, duduk tepi tiang, pok cik tu mari dekat. Tua dah dia mari. Dia panggil Awal. Awal. Awal jadi imam pula ke minggu ni? Dia tanya saya. Saya tanya apa? Oh, tak tahan minggu lepas. Dia tahu Awal baca panjang, dia kata. Bola dah, dia kata. Jadi saya pun fikir dengan, oh, tak boleh orang Melayu kita tak. Tu kita tak tahu hak Nabi suruh lagi. Kerat dua pun dia kata panjang. Tengok sendirilah surah Al-Munafiqun bukan panjang sangat dah. Kerat dua pun tak ada dah. Tapi ni walau macam mana pun, walaupun Nabi sebut 90 hingga 100 ayat, kita kena tengok uruf. Uruf maknanya kita belajarkan baru ni uruf dah. Kebiasaan setempat. Kalau dia tak boleh orang tua ke apa pun, tak boleh buat 90. Semaya subuh 90 ayat 100 ayat. Lari rasa minggu depan tak? Kau mana? Boleh buat 90 ayat. Leh dia naknya wadduha dengan alam nasyrah tak? Dia nak tu ke? Alah, lemuh kita tak? Justru memanjangkan bacaan ketika solat subuh akan menyebabkan solat selesai lewat sehingga suasana malam sudah menjadi cerah dan membolehkan seseorang mengenali teman sebelahnya. Cuba tengok ni. Tadi dia sebut semaya asar, balik tu cerah lagi dah. Semaya subuh, sahabat-sahabat kata, lepas Nabi Wisalam tu, dia paling kiri kanan tu boleh kena. Kena ingat, dia bukan lapus, ada lapus seperti tempat kita. Dia ada berkali dia liling udujunung. Masa semai subuh tu tak kena mu aku kiri kanan sebab gelap. Dia kata lepas Wisalam tu, dia paling kiri kanan kena sahabat. Artinya nak cerah dah. Menunjukkan panjangnya Nabi baca. Itu dia. Padahal 100 ayat dia baca. Kalau boleh Cikgu Zainal boleh buat latih sekali 100 ayat. Lagu mana? Boleh tak? Oleh itu para jemaah akan saling mengenali antara satu sama lain selepas menunaikan solat tersebut. Ini dhabit dia ataupun petanda dianya. Lepas Abu Salam boleh kena. Nak cerah dah tu. Panjangnya dia baca ni. Selain digalakkan memanjangkan bacaan dalam solat subuh, imam juga digalakkan memerhati dan mengambil kira. Ini soal pula. Keadaan para makmum agar tidak menjadi satu keberatan pada mereka dalam melaksanakan ibadah. Sebab kita boleh kata pula Nabi dulu sebab orang kuat-kuat masa dia dah. Walaupun 90, 100 ayat, kita kena ambil sekali lagi macam saya sebut tadi, dari segi uruf. Walau macam mana pun dia kata, kena tengok juga makmum, orang tua, orang uzur dah. Tak boleh panjang juga. Okay. Istifadah. Ngesuk sini dah. Disunatkan menyegerakan solat asar pada awal waktu. Ini kesimpulan yang kita boleh. Ingat ada solat asar kena awal waktu. Disunatkan melewatkan solat isyak sehingga berlalunya suasana malam jika para jemaah boleh berkumpul. Belum berkumpul. Kita lewat, kalau boleh kita lewatkan bila jemaah belum berkumpul. Tak mari lagi biarlah. Jangan pula kata apa. Lewat dah ni kita, lewat dah ni. Maknanya solat isya ni boleh. Ada satu hadis mungkin ada depan atau tidak. Sehingga Nabi sebut, kalau aku tidak fikirkan kepada memberatkan umatku, maka aku akan letakkan waktu solat isya ya sekarang. Masa tu dia tengah malam, lebih kurang pukul 11 malam. Tapi oleh kerana Nabi fikir ke masyakkah, kepayahan umat aku, maka dia kira bila hilang mega merah tu masuklah isya. Kalau Nabi letak situ selok kita isya masuk pukul 11. Ngatuk setara mana pun kena tunggu dah. Maknanya apa dia? Apa yang kita dapat pengajaran di sini, makna semaya isya lewat tak apa.
Jika mereka telah berkumpul, maka solat Isya dianjurkan melaksanakan pada awal waktu kerana meraihkan masa istirahat mereka dan tidak menyusahkan mereka kerana menangguhkannya terlalu lama. Dia orang ramai dah. Takutnya baliklah setengahnya. Ada masyarakat gapo nak balik, gapo sakit perut orang ni, anak nak tunggu gapo, dia balik. Jadi masjid ataupun pengurusan tempat semaya tu kita kena tengok keadaan lah. Dia orang berkumpul ramai dah boleh buat di awal waktu dah. Tidur sebelum solat Isya adalah makruh agar tidak terlewat menunaikan solat Isya di dalam waktunya. Jangan tidur dah. Berbicara atau berbual selepas solat Isya adalah makruh agar tidak terlalu lewat tidur. Disunatkan menunaikan solat subuh pada awal waktu. Disunatkan membaca surah yang panjang semasa solat subuh. Jadi ginilah kesimpulannya di masjid di surah tu. Biarlah subuh tu panjang daripada hak lain. Mana gitu dah. Dah, cikgu guna deh. Biar di masjid tu biar subuh tu panjang pada hak lain. Namun subuh baca kuliah qul huwallah juga. Tak salah. Bubuh di semaya cari hak panjang-panjang duduk. Masjid kita paling habis riang kat sabih dengan hal atas gitu dah. Dak mai ulas sabih dengan hal atas gitu dah. Kita nak panjang tidak tak disebut tu. Imam seharusnya meraihkan keadaan para jemaah dalam pelaksanaan solat.